P. Ramlee lah. Semoga Allah mengampunilah mereka semua. Tapi cerita P. Ramlee ini pun seronok lah. Dia seronok, dia banyak pengajaran, dia cerita yang evergreen. Saya pun suka dia cerita P. Ramlee. Cerita P. Ramlee ini 3 kali 4 kali dia ulang cerita yang sama. Cerita Madu 3 ulang. Dan banyak cerita P. Ramlee yang dia ada dia punya nasihat-nasihat. Dia ada satu, kalau tuan-tuan perasan, dia bersumpah dengan wan Nabi. Apa maksud wan Nabi? Demi Nabi. Dia bersumpah dengan Nabi SAW. Boleh ke tak boleh? Jawapannya tak boleh. Kerana sumpah itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan bila menyebut tentang syirik, syirik dia ada sejarah dia. Sejarah syirik yang pertama di dalam kehidupan manusia, ia berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Tuan-tuan barangkali selalu dengar dah cerita ni. Berlaku pada zaman Nabi Nuh. Dan syirik pertama yang berlaku dalam kehidupan manusia adalah syirik di dalam mengagungkan orang yang saleh setelah mana mereka meninggal dunia. Dalam hadis yang sahih sebut, pada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh alaihi salam, semuanya di dalam Islam. Maksudnya tak ada pun yang mensyirikkan Allah. Dosa tu ada, tapi dosa syirik itu tak ada. Kisah anak Nabi Adam yang berbunuhan, yang berkelahi, seorang bunuh hak lain, itu adalah dosa besar, tapi bukannya syirik. Tetapi yang berlaku syirik yang pertama dalam kehidupan manusia adalah syirik terhadap orang-orang yang soleh apabila mereka meninggal dunia. Bukan syirik sebab sembah setan, bukan syirik sebab puja setan, bukan syirik sebab apa? Sembah Allah pada masa yang sama, sembah kepada berhala, batu dan sebagainya. Tidak. Tetapi syirik yang pertama itu adalah sebab mereka berkongsi hak ibadah kepada Allah dan juga selain daripada Allah. Tuan-tuan kena tahu, maksud syirik ini, syirik itu bukan orang tu tak sembah Allah, tak. Dia sembah Allah. Tetapi masalahnya dia berkongsi sembahan itu kepada Allah dan juga selain daripada Allah. Itu sebab orang Mekah, orang kafir Mekah dinamakan sebagai apa? Orang musyrikin. Sebab mereka memang mereka menyembah Allah, tetapi pada masa yang sama mereka memberikan hak ibadah kepada selain daripada Allah. Mereka berdoa kepada Lat, mereka berdoa kepada Uzza, ni berhala-berhala yang terdapat pada zaman tu. Mereka bernazar di berhala-berhala orang-orang yang saleh, kerana mereka menyangka roh-roh orang saleh itu satu ialah mendengar dan pada masa yang sama dapat memakbulkan permintaan orang yang minta kepada orang yang mati itu, kan? Jadi itu adalah apa? Bentuk syirik. Itu sebab mereka dinamakan sebagai musyrik Mekah. Mereka menyebut dalam sebab tu perjanjian Hudaibiyah, bila tulis perjanjian Hudaibiyah, mula dengan apa? Bismikallahumma, dengan nama engkau ya Allah. Dia persetujui, orang Islam setujui, orang musyrik Mekah pun apa? Setuju. Sebab apa? Mereka mengiktiraf Allah itu Tuhan. Orang Islam iktiraf Allah itu Tuhan. Problemnya di mana? Mereka tidak memberikan hak ibadah hanya untuk Allah. Itu tidak berlaku di dalam kehidupan mereka. Dalam Quran sebut tentang syirik yang pertama sikit Ustaz, yang mana dalam Quran sebut wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghus wa ya'uqa wa nasra. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kaum Nabi Nuh dan mereka berkata, la tazarunna alihatakum, janganlah kamu meninggalkan daripada menyembah Tuhan-Tuhan kamu, jangan kamu meninggalkan daripada menyembah Wadda, Suwa', Yaghus, Nasra, Ya'uq, Nasra. Kata Ibn Abbas dalam Sahih Bukhari, mereka itu adalah orang-orang yang saleh pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Apabila mereka ini semua meninggal dunia, maka datanglah syaitan. Syaitan kata, anin subu fi majalisihim allati kanu yajlisuna fiha, buatlah berhala ukiran yang mana letak di majlis-majlis yang mereka duduk-duduk.
orang-orang yang baik semua ni, maka diukir. Walam tu'bad, tetapi tidak apa? Tidak disembah. Apabila bertukar generasi, datang syaitan sekali lagi. Inilah berhala yang diminta, yang disembah oleh nenek moyang kamu, seperti mana mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana mereka meminta kepada Allah. Maka daripada itu bermulalah syirik pertama dalam kehidupan manusia, iaitu yang pertama syirik kepada Allah dengan siapa? Dengan ruh-ruh orang-orang yang saleh. Itu sebab tuan-tuan, dipalih di mana-mana sajalah, dipalih kita tentang betul-betul lah. Dalam Islam kita menentang daripada meminta selain daripada Allah, walaupun kepada kubur-kubur orang yang saleh. Dia bukan boleh memberi manfaat. Hatta kubur Nabi, nak minta kat Nabi pun tak boleh tuan-tuan. Nak minta doa kat Nabi pun tak boleh. Tapi sekarang kita tengok benda ni sudah apa, rancak, malah sudah orang mengiktiraf kan. Jadi hal ini kita kena hati-hati. Jadi itu sedikit berkenaan dengan khurafat dan juga syirik. Ustaz minta maaf kata lajak. Jadi saya serahkan majlis kepada Tuan Moderator. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Wafiq di atas penjelasan yang panjang kepada kita. Alhamdulillah. Jadi kita jelas pada kita berkenaan dengan syirik. Syirik iaitu menduakan Allah, dan Ustaz sudah cerita kepada kita asal usul syirik, sembah orang-orang yang soleh. Kemudian khurafat. Khurafat pun banyak berlaku di dalam masyarakat kita, masyarakat Melayu. Jadi khurafat ni berdasarkan penjelasan daripada Ustaz tadi ialah perkara-perkara yang pelik-pelik yang tidak ada sandaran daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi forum kita teruskan lagi satu lagi dalam tajuk kita, bahaya syirik, khurafat dan bid'ah. Jadi bila sebut bab bid'ah ni, ramai orang dia jadi sentak. Kalau ada seseorang kata tak boleh buat ni, ini adalah bid'ah. Jadi orang kita ni kalau sebut bid'ah ni dia akan jadi marah lah. Jadi sebenarnya kita minta Al-Fadhil Ustaz Qarni jelaskan kepada kita pengertian sebenar bid'ah itu, dan daripada mana asalnya, siapa yang mula-mula kata bid'ah ni. Adakah daripada orang yang dilabel sekarang ni, ataupun siapa sebenarnya yang mula-mula mengeluarkan perkataan bid'ah. Minta Al-Fadhil Ustaz Ahmad Al-Qarni jelaskan kepada kita. Boleh tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia dapat kita bersama dalam satu majlis pada malam ni, forum Ihya Masjid, di bawah tajuk bahaya syirik, khurafat dan bid'ah. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Moderator Al-Fadhil Ustaz Abdul Basir bin Mahdi selaku Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan di JAIB, seterusnya sahabat panel Al-Fadhil Ustaz Wafiq, Pegawai Isnad di Jabatan Mufti, pengurusan masjid, Tuan Imam, Nazir, Muslimin Muslimat yang ada pada malam ni. Jadi berbalik kepada soalan yang diajukan tadi, iaitu bila mana sebut tentang bid'ah, ianya ialah satu benda yang kita sebut sebagai polemik. Polemik ni ialah satu benda yang akan ada sebahagian orang yang cuba menidakkan benda tu, dan akan ada satu bahagian orang yang cuba untuk menyebut, menerangkan benda tu. Itu ialah satu suasana polemik. Okay. Dan isu bid'ah ini ialah polemik yang berpanjangan. Bermula daripada zaman awal sampailah kepada hari ini, malam ni kita bincang tajuk ni,
Dan lepas pada ni pun polemik tu akan berterusan. Tambah pula bila mana kita ni di Perlis, memang isu itu ialah isu yang selalu dibangkitkan, isu yang selalu disalah ertikan. Sebab manusia dia ada dua kumpulan sebelum pada kita bahas. Satu kumpulan yang ingin memahami, satu kumpulan yang tidak mahu memahami. Itu ialah dua kumpulan manusia. Dan kumpulan yang ingin memahami, insya-Allah dia akan faham isu ni. Dan kumpulan yang tidak mahu memahami, dia akan terus membawa polemik ini sentiasa hangat sampai bila-bila pun. Dan dia akan silih berganti. Maknanya dua kumpulan manusia ni tak akan habis lagi, tak selesai cerita dunia, iaitu kiamat. Seperti mana yang dah disebutkan oleh ahli panel yang pertama tadi, iaitu Al-Fadhil Ustaz Wafiq, panjang lebar tentang syirik dan juga khurafat. Jadi saya nak bahas tentang bab berkaitan dengan bid'ah. Saya tengok pada malam ni ramai juga jemaah-jemaah yang datang daripada masjid yang saya kuliah. Sepatutnya malam ni saya kuliah di Masjid Buah Bukit. Kita bahas tafsir surah Hawamim, surah Fussilat. Dan memang kita duk bahas bab bid'ah pun sebenarnya. Beberapa ayat yang awal ni kita bahas yang tu. Jadi malam ni forum kita fokus lagi bab itu. Okey. Berkenaan dengan bid'ah. Perkataan bid'ah tu sendiri, ianya telah dimanipulasi oleh sebahagian orang untuk menunjukkan benda tu boleh dilakukan, dan ada sebahagian orang meletakkan guide ataupun garis panduan yang banyak untuk buat benda ni. Cuma pertama sekali saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan, perkataan bid'ah tidak disebut, melainkan pertama sekali disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni orang yang kita kena tahu. Orang yang pertama sekali yang sebut perkataan bid'ah dalam agama ni ialah Nabi. Bukan orang-orang yang selain daripada tu yang tuan-tuan pernah dengar maklumat tentangnya. Kita kena tahu lidah yang mula menuturkan perkataan bid'ah itu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana Nabi menuturkan perkataan bid'ah, Nabi menuturkan di atas wajah yang tidak baik. Nabi tidak sebut bid'ah itu dengan wajah yang elok, tapi Nabi gambarkan dengan sesuatu yang tak baik, bahkan ia ancaman pada agama. Dan kalau kita tengok bila mana Nabi sebut bid'ah, Nabi sebut macam mana? Kita di Perlis ni dalam khutbah Jumaat ni duk sebut benda tu selalu. Hadis riwayat Muslim, Nabi kata kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Itu hadis Nabi. Ada orang dia tak boleh dengar hadis tu. Dia rasa kalau baca hadis ni mesti geng ni mesti kumpulan ni. Bahkan dia tinggalkan majlis hanya kerana dengar hadis tu aja. Dia jadi panas dengar perkataan tu. Entah kenapa tak diketahui. Okay. Cuma kita kena tahu perkataan itu ialah hadis Nabi, riwayat Muslim, riwayat Tirmizi, riwayat Abu Daud. Berbagai sahabat meriwayatkannya. Bahkan kau tengok riwayat daripada Irbad bin Sariyah. Kata Irbad bin Sariyah, Nabi pada waktu tu selesai daripada salat, Nabi paling pada kami, Nabi kalih paling pada kami. Nabi macam nak beri satu peringatan yang terakhir, macam orang dah nak dekat dengan meninggal. Antara yang Nabi sebut dalam tu ialah, selepas pada kewafatan aku kamu akan lihat ikhtilafan kathira, banyaknya perselisihan. Dan Nabi beri peringatan dalam hadis tu tentang bid'ah. Tentang bid'ah. Okay. Jadi kita nak kena faham perkataan bid'ah itu apa. Bid'ah dari segi bahasa, dari segi istilah, dia ada dua. Okay. Bid'ah dari segi bahasa ialah satu benda yang tidak ada contoh sebelumnya. Berdasarkan daripada firman Allah Ta'ala sebut badi'us samawati wal ard. Dialah Tuhan yang telah menjadikan langit dan juga bumi, yang mana langit bumi itu tak ada contoh pun sebelum pada tu, melainkan ianya datang daripada idea Allah Ta'ala sendiri. Itu bahasa mudahnya. Maknanya memang Tuhan sendiri, bukan Tuhan ambil prototype, contoh pada mana-mana ciptaan lalu dia buat, bukan. Itu memang idea dia, memang tidak dicuri daripada mana-mana. Dan yang kedua yang disebut dalam hadis Nabi yang telah diberikan petunjuknya, penerangannya oleh para ulama, yang kedua iaitu dari segi istilah, iaitu bid'ah yang dimaksudkan ialah satu benda yang tidak ada contoh pengamalannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Okay. Saya cuma nak lontarkan soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga orang-orang yang mengikuti live kita pada malam ni. Sebagai seorang Muslim, bila mana kita telah melafazkan syahadah, kita kata asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kita nafikan syirik dalam lafaz itu. Okay. Kemudian kita sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Di situ kita sedang iktiraf untuk itba'ur Rasul, untuk ikut Rasul. Dan dalam masa yang sama kita kena tahu syirik, tauhid itu ancamannya syirik, itba' ancamannya ialah ibtida' ataupun bid'ah. Jadi itu benda yang kita tahu. Satu orang Muslim bila mana dia sebut lafaz syahadah, dia sedang mengikrarkan tauhid, dia sedang iktiraf diri dia akan ikut sunnah Nabi. Tauhid lawannya syirik, sunnah lawannya bid'ah. Jadi kedua-dua perkara ni kita perlu jelas. Syirik, khurafat, ianya adalah satu benda yang memang jelas bertentangan dengan apa yang disebut dalam nas. Adapun bid'ah, ianya perkara yang disebut sebagai samar, di sebuah satu benda yang tak jelas. Tapi Nabi sebut tentang bahayanya. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis Irbad bin Sariyah, Nabi kata addu 'alaiha bin nawajiz. Pegang sunnah aku dengan gigi geraham. Dengan maknanya pegang betul-betul. Kalau kamu tak ambil benda lain pun tak apa. Kamu ambil sunnah aku, kamu dah selamat. Saya nak lontarkan satu soalan saja bila mana kita faham bab ni. Sebagai Muslim, bila mana datang satu amalan, satu benda-benda yang diamal, diucap, diritualkan, orang pun beritahu benda ni dalam hadis tak ada sebut, tapi bolehlah nak beramal. Okay. Lepas tu datang satu lagi, benda ni dalam hadis sebut, memang Nabi duk buat, dah dibuktikan riwayat-riwayatnya. Sebagai Muslim yang sehat Islamnya, kita nak pilih yang mana? Kita nak pilih yang jelas, kita tak akan ambil yang tak jelas. Walaupun benda yang tak jelas tu datang daripada tokoh-tokoh yang hebat perbuatan dia. Maknanya amalan ni amalan tuan guru sekian, ustaz sekian, wali sekian. Tapi yang jelas tu datang pada Nabi. Tanpa kita perlu bincang bid'ah dengan lebih dalam dan panjang, sebagai Muslim yang sehat, dia nak ambil yang datang pada Nabi dulu. Melainkan ada benda-benda penyakit yang dah masuk dalam pengetahuan dia, sehingga dia tak pilih yang Nabi buat, dia nak pilih yang lain. Itu kita akan bahas pada pusingan akan datang. Cuma nak sebutnya ialah Muslim yang baik, yang tidak tercemar kefahamannya, dia akan melihat ketulinan agama itu ialah satu benda yang dia kena cari dalam hidup dia. Jadi bid'ah ini ialah satu ancaman kepada agama. Kerana apa? Kerana bid'ah ini ialah satu wajah pengamalan ataupun wajah pemikiran yang menyerupai agama yang asal. Sebab itulah orang jadi samar. Orang jadi orang kata apa, tak dapat nak jelas antara yang ni ataupun yang ni, yang betul ataupun yang salah. Sebab itulah kalau tengok para ulama menjelaskan tentang bid'ah. Saya pada malam ni bukan nak bawa definisi yang banyak. Cuma kalau kita tengoklah para ulama bahas tentang bid'ah, kita boleh cek Ibn Rajab Hambali antara yang sebut tentang ta'rif bid'ah. Selain pada itu ialah Izz Abdul Salam As-Sulami, ini antara tokoh yang sebut tentang bid'ah. Selain pada itu ialah Imam Asy-Syatibi, ini yang terkenal dalam kitab dia Al-I'tisam. Selain pada itu tokoh yang agak kontroversi sikit iaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dan yang terakhir ialah Dr. Yusuf Al-Qaradawi pun sebut benda yang sama. Okay. Cuma antara 5 tokoh, bahkan mungkin ramai lagi tokoh yang sebut, kebanyakan para ulama sepakat bersetuju nak ambil definisi daripada Imam Asy-Syatibi dalam kitab dia Al-I'tisam. Bahkan kalau kita mengaji sikit bab ni pun kita akan nampak definisi dia bagi tu elok, kemah. Dia masukkan semua benda yang sepatutnya dan dia buang benda yang tak sepatutnya, yang kita sebut dengan jami' dan mani'. Okay. Dalam ta'rif tu, ta'rif daripada Imam Asy-Syatibi ni, apa dia sebut tentang bid'ah? Dia kata tariqatun fid dini mukhtara'ah, satu jalan dalam agama yang direka. Itu bahagian pertama. Kita kena faham. Satu benda dalam agama yang direka. Maknanya benda yang luar pada agama yang direka tak masuk dalam cerita kita pada malam ni. Sebab kalau kita tak sebut,
Akan ada orang yang akan keluarkan komen-komen yang nampaknya tak jelas lagi maklumat tentang isu ni. Hatta kalau kita cakap bab ni bagi panas sikit, akan ada orang komen, tu ustaz tu duk bercakap bab bid'ah, dia pun pakai mikrofon. Ada. Tahun 2022 ni ada orang bercakap macam tu. Okay. Masih ada orang bercakap macam tu. Okay. Walaupun kita kira carian maklumat tu dah hebat, boleh cari dah pun. Tak padan. Dia nak cari benda-benda dalam internet, dia boleh cari. Tapi sampai dekat bab ta'rif bid'ah, dia tak boleh cari. Padahal benda tu luas. Okay. Imam Asy-Syatibi sebut, tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah. Jalan dalam agama yang direka yang menyerupai syariat. Tudahi maksudnya menyerupai syariat. Maknanya dia nak bagi sama dengan apa yang Nabi suruh. Sehingga orang yang tak buat benda tu, dia akan rasa dia telah tinggal bahagian pada agama. Tak buat rasa kurang beragama. Bahkan lebih teruk lagi bila mana bid'ah tu sudah mulai mengakar umbi dalam masyarakat. Orang yang tak buat akan dipandang pelik oleh sebahagian besar masyarakat. Kemudian dalam ta'rif tu kata Imam Asy-Syatibi, apa tujuan benda ni buat? Yuqsadu biha as-suluk. Ianya dibuat dengan niat nak bagi dekat wat taqarrub ila Allah. Untuk bagi dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi 3 item yang diletakkan oleh Imam Syatibi itu jelas tunjuk pada kita maksud bid'ah yang Nabi beri ancaman. Nabi kata kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Bid'ah ni ada macam-macam. Satu bid'ah ideologi, pemikiran. Dia tak buat apa-apa, tapi cara fikir dia tu bid'ah. Cara fikir dia tu tak pernah ditunjuk oleh Nabi dan Rasul. Itu pun dia panggil bid'ah. Yang kedua ialah bid'ah perbuatan. Bid'ah adalah bentuk perbuatan, menambah-nambah dalam syariat, mengurang-ngurang dalam syariat. Itu dalam bab perbuatan. Okay. Cuma 3 benda yang disebutkan oleh Imam Syatibi itu jelas. Pertama, jalan dalam agama yang direka. Yang kedua, sehingga benda tu menyerupai syariat. Yang ketiga, dibuat untuk mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu tuan-tuan tengok, pelaku-pelaku bid'ah, mereka tidak merasakan mereka sedang buat benda salah. Itu benda yang kita kena tahu dan benda yang kita kena sedar. Sebab benda-benda yang dia sedang buat itu, kita tak nak sebutlah contoh-contoh bid'ah. Cuma benda-benda yang dia sedang buat itu ialah benda yang dia rasa dia sedang dekatkan diri dia pada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah jalan yang paling halus yang syaitan gunakan untuk menipu daya manusia. Sebab tu Nabi dia beri peringatan yang sangat banyak dan sangat tegas dalam isu ini. Bila mana kita buat forum, kita bercakap tentang benda ni, bukan kita saja-saja nak jadi pemecah belah umat ataupun nak jadi porak-poranda orang, bukan. Kita nak bagi jelas. Sebab ada benda-benda dalam agama yang perlukan kejelasan dan perlukan ketegasan. Sebab tu bila mana kita bercakap bab ni, akan ada orang kata dia satu puak je yang duk bercakap, puak-puak lain tak bercakap pun. Ustaz ni seorang duk bercakap, ustaz-ustaz lain yang mengajar lagi famous pada dia pun tak bercakap. Mufti seorang ni je yang bercakap, mufti negeri lain tak bercakap pun. Negeri satu ni je yang duk bercakap, negeri lain tak bercakap pun. Okay. Kerana yang bercakap itu ialah minoriti, ianya selalu dipandang sebagai kumpulan yang terasing jauh. Kita bukanlah nak kata kita ni terasing macam dalam hadis Nabi. Cuma ada sedikit kesedaran dalam bab ni. Sebab kita sedar, ianya ialah benda yang dibincang oleh para ulama. Ianya benda yang diberi peringatan oleh Nabi. Sebab tu saya lontarkan soalan peringkat awal tadi, nak bagi kita faham. Sebagai seorang Muslim yang baik, kita tahu dah benda ni Nabi dah tunjuk jelas. Boleh bawa bukti. Hadis riwayat ni, rijal-rijalnya semua elok, perawinya semua elok. Satu amalan ni tak tahu datang pada mana, cuma selit sikit fadilat tu, selit sikit fadilat ni. Antara 2 amalan tu, kita sebagai Muslim yang sihat, kita nak pilih yang mana? Dua-dua beramal, dua-dua kata fadilat, dua-dua kata bagi dapat pahala. Tapi yang jelasnya ialah yang datang pada Nabi. Jadi itu ialah kacamata awal yang kita perlu ada untuk kita faham dan kita jelas isu ini. Okay. Jadi saya sebut perkara ni untuk pusingan pertama, supaya tuan-tuan dan puan-puan faham kenapa benda ni perlu disebut. Sebab benda-benda yang disebut dengan bid'ah ni, dia ada kelazatan dalam melakukannya. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab Talbis Iblis oleh Ibnu Jauzi, Ibnu Jauzi seorang tokoh ulama bermazhab Hambali, berakidah dengan akidah Asy'ariyah. Kena sebut benda ni sebab sehari dua ni dia ada pertelagahan sikit. Perlih pun kena tempiah dia. Okay. Cuma nak katanya,
ulama daripada aliran Asy'ariyah sendiri pun bercakap tentang bab ni. Maknanya satu benda yang serius. Kalau dia sebut benda tu. Ibnu Jauzi dia kata bila mana dia buat ulasan hujung daripada kitab Talbih Iblis, semua Talbih Iblis yang dia sebut ni, bid'ah-bid'ah yang ada dalam buku dia ni, dia sebut sebab apa? Sebab pelakunya merasai kelazatan melaksanakannya. Sedap buat bid'ah ni. Tanyalah orang yang buat. Cuma nak katanya dia ada rasa, dia rasa memperjuangkan apa yang bid'ah itu ada kelazatannya. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang yang tak faham bab ni, orang yang tersilap faham lah bab ni, hatta dia bukan pergi pada orang awam, hatta kepada golongan-golongan ilmuwan pun. Sebab tu tuan-tuan akan tengok polemik ni akan ada ilmuwan yang mencari celah-celah untuk mempertahankan benda ni. Cuba cari, cuba takwil, akhirnya keluarlah pekakah-pekakah yang pelik yang sehingga orang awam pun tak faham apa yang dia sebut. Sebab tu tuan-tuan akan tengok ada sebahagian penceramah dia nak bagi faham bab bid'ah, dia keluar pekakah dalam ilmu usul fiqh yang tak penting pun untuk orang awam tahu. Nak bagi faham bab bid'ah. Bid'ah ni dia kata kita kena tengok dari segi tahqiq manak, dari segi yang ni, dari segi yang ni. Ni semua pekakah-pekakah dalam ilmu usul fiqh. Saya bagi contoh pada tuan-tuan. Nak makan Maggi, tapi cerita nak masak Maggi tu sakan sikit. Dia kata nak makan Maggi ni payah. Dia kena buat keluar kawah, kena buat keluar tungku 3 kaki, kena tarik kayu api. Masak Maggi pun. Tuan-tuan boleh faham tak apa yang saya sebut ni? Maknanya nak masak benda kecil tapi dia tarik periuk besar, dia tarik sodek panjang. Sedangkan benda tu masak dalam rice cooker pun boleh. Cuma dia cari celah-celah nak tutup tu. Nak bagi benda tu nampak boleh buatlah sekali. Dia nak yang tu. Conclusion yang akhir ialah dia tarik satu hukum dalam usul fiqh harus. Semua jadi harus. Sedangkan ianya ialah bid'ah juga. Cuma benda ni agak pahit ditelan oleh sebahagian orang, tapi itulah benda yang kita tahu. Dan saya pun tahu kenapa sebahagian ahli ilmu yang tahu benda ni, dia orang tidak mahu nak bercakap lagi dan tidak berani untuk melontarkan benda ni, sebab perkara ini sudah menjadi akar umbi. Nanti kita akan sebut pusingan kedua, kenapa benda ni jadi akar umbi, kenapa jadi macam tu. Cuma sebagai pusingan pertama ni kita akan nampak dulu yang dimaksudkan dengan bid'ah itu benda yang Nabi ancam. Nabi yang pertama sebut, Nabi sendiri yang beri ancaman tentang benda ni. Dan para ulama mencari jalan-jalan untuk melihat apa yang Nabi cuba sampaikan melalui hadis-hadis ancaman. Sebab tidak ada satu pun perkataan bid'ah dalam hadis yang disebut oleh Nabi dalam bentuk elok, melainkan ancaman semata-mata. Bahkan ancaman neraka tu. Jadi itulah sedikit sebanyak pusingan pertama. Saya serahkan balik kepada Al-Fadil Tuan Moderator untuk pusingan seterusnya. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Al-Qarni. Alhamdulillah jelas kepada kita berkenaan dengan bid'ah. Memanglah bila cakap berkenaan dengan bid'ah ni, orang yang menjelaskan berkenaan dengan bid'ah akan dipanggil sebagai pemecah belah. Sebenarnya bukan pemecah belah, tetapi nak menyatukan supaya umat Islam, masyarakat ni bersatu ikut jalan Nabi. Dijelaskan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, antara pengertian bid'ah yang terbaiknya ialah daripada Imam Asy-Syatibi, yang tidak ada contoh dalam agama yang dibuat, yang direka oleh orang-orang yang terkemudian. Jadi bahayanya bid'ah ni, pelakunya akan membuatkan pelakunya jadi lazat. Jadi seterusnya, bagi pusingan yang kedua, kita minta Al-Fadhil Ustaz Wafiq bin Desa, Muhammad Wafiq bin Desa, berkenaan dengan tadi Ustaz cerita berkenaan dengan syirik dan khurafat. Jadi sejauh mana bahayanya syirik dan khurafat bagi umat Islam, dan bagaimana kita ni sebagai umat Islam nak jaga diri kita supaya kita terhindar daripada melakukan perkara-perkara yang syirik dan khurafat ni. Falyatafadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Berkenaan dengan syirik maupun perkara yang khurafat ini, dia sememangnya dia membawa satu benda yang sangat bahaya dalam kehidupan kita lah. Yang mana seperti mana telah diterangkan Ustaz Ahmad Al-Qarni tadi berkenaan dengan syirik.
Syirik itu dia lawannya adalah tauhid. Syirik itu lawannya adalah tauhid. Bila menyebut tauhid, maka lawannya itu adalah syirik. Dalam kehidupan ini kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itu adalah makna tauhid. Seperti mana dibacakan ayat pada mula-mula tadi oleh tuan moderator, ani'budullaha wajtanibut taghut. Yang mana sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah daripada at-taghut. At-taghut ini juga termasuklah di dalam mengikut jalan-jalan syaitan, dan pada masa yang sama juga membawa maksud menjauhi segala bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa orang melakukan syirik ini cukup besar. Sehingga kan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan syirik yang besar, Allah Subhanahu wa taala tak ampunkan, dan tempatnya itu adalah di dalam neraka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa orang yang melakukan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya di sini adalah dosa syirik itu tidak akan diampunkan oleh Allah. Dan orang yang melakukan syirik, kata para ulama, walaupun seorang itu orang yang melaksanakan ibadah solat, walaupun dia berpuasa, walaupun dia melakukan ibadah-ibadah yang lain, tetapi jika akidahnya itu tidak jelas, iaitu dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab mengapa kita menekankan hal ini, kerana tauhid ini adalah asas. Jadi kita kena tengok dalam kehidupan kita, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah amalan-amalan yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Baik, kita jawab azan ke macam mana Ustaz? Azan baru kita sambung. Baik.
Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan tadi tauhid itu adalah asas kepada penerimaan ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik itu adalah lawan kepada tauhid. Maka orang yang mensyirikkan Allah, dia telah melakukan suatu dosa yang cukup besar dan segala amalannya itu akan tertolak. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ni, dalam kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, mengapakah mentauhidkan Allah itu adalah sangat penting. Bila menyebut mentauhidkan Allah, maksudnya tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah tujuan agama Islam itu sendiri, iaitu untuk mengajak manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah matlamat utama. Walaupun seseorang itu dia melakukan kebaikan di atas muka bumi semasa dia hidup, dia bantu orang, dia tolong jiran, dia tak buat benda-benda yang jahat, dia tak minum arak, dia tak kacau perempuan, dia tak main judi, dia tak amalkan riba. Tetapi yang lebih utama sekali itu adalah bagaimana hubungannya dengan Allah, yakni adakah dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Jadi ini adalah makna kepada Islam itu sendiri. Islam satu agama yang dibawa daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sampai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga alam ini Allah Subhanahu wa taala kiamatkan. Semuanya adalah menjurus kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab tauhid ini kena clear. Dan seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila menyebut tentang khurafat barangkali khurafat ini boleh membawa kepada syirik. Kan? Contohnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebahagian orang mempercayai kepada kuasa pada benda-benda tertentu, perkara-perkara tertentu. Mudah kita kata, sebahagian hatta di negeri Palih kita sendiri, benda ni barangkali kita dah tahu atau dah dengar, tapi saya suka ulang sebab barangkali ada orang tak tahu, barangkali ada orang tak sedar. Kalau di kedai-kedai, contohnya kita pergi di kedai-kedai, macam duk gantung lagi gambar siapa? Gambar Sultan Abdul Hamid tu, betul tak? Sultan Kedah, Sultan Abdul Hamid tu gantung masih di kedai-kedai. Kita pun heran apa tujuan dia letak gambar tu. Sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa syai'an faqad asyrak. Sebagian lafaz sebut wukila ilaih. Siapa yang menggantung sesuatu itu, yakni menggantung dengan dia merasakan bahawa benda itu boleh memberi manfaat kepada dia ataupun boleh menolak mudarat kepada dia, faqad asyrak, maka dia telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita percaya, kita pergi beli gambar tu kat mana-mana tempat jual, lepas tu kita pergi gantung dekat kedai dengan kepercayaan kita bahawa perniagaan kita akan laku dan sebagainya. Hatta menggantungkan doa ayat 1000 dinar sekalipun. Siapa kata gantung ayat 1000 dinar itu akan menyebabkan perniagaan kita laku, tuan-tuan? Siapa kata? Yang nak menyebabkan rezeki itu masuk adalah beramal seperti mana dalam ayat 1000 dinar. Mula-mula sebut waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah buka pintu keluar, yakni daripada kesempitan. Yang penting takwa. Mau semayang pun tak mau, gantung berapa ayat 1000 dinar. Ya kan? Semayang pun tak mau, tuan-tuan. Ya kan? Puasa pun tak mau, gantung ayat 1000 dinar, buka kedai pada bulan puasa. Dan ini semua adalah benda-benda yang benda-benda yang tidak sepatutnya. Jadi benda-benda ini boleh membawa kepada apa? Boleh membawa kepada syirik. Antara benda-benda khurafat yang percaya lagi dekat kedai, dia pergi letak ikan puyuh. Banyak-banyak ikan yang ada dekat dunia ni, ikan puyuh juga dia pergi letak.
Siapa kata ikan puyuh tu boleh halau setan? Boleh apa? Tak bagi toyo curi duit. Toyo takut ikan puyuh. Siapa bagi tahu, tuan-tuan? Dah benda ni walaupun dia nampak Allah remeh, benda ikan puyuh ya atas tu. Kan? Ada tuan-tuan. Tuan-tuan percaya macam tu. Kan? Jadi benda-benda yang ni sebegini adalah benda-benda yang tidak ada asas, tetapi pada dasarnya ada dalam kehidupan kita. Baik. Jadi bagaimanakah kita, kepada persoalan yang ditimbulkan yang kedua tadi adalah bagaimanakah kita nak mengelakkan daripada berlaku perkara-perkara ni lah. Seperti mana yang disebutkan oleh sahabat panel saya tadi, Ustaz Ahmad Al-Qarni, perkara ini yang paling utama mudah sahaja, iaitu kembali kepada apa yang ditunjukkan oleh syariat, iaitu kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang Ustaz Qarni baca tadi, hadis pada Al-Irbad bin Sariyah, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum min ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup selepas daripada aku ini pasti akan melihat perbezaan yang cukup nyata, yang banyak dalam kehidupan. Hak ni ada apa, orang ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni. Kan? Ustaz ni tuan-tuan, bila sebut ustaz, orang boleh berubat orang sakit ni ke ustaz lah. Kan? Boleh berubat orang yang kena kata sihir ke dan sebagainya. Ni kira ustaz lah. Walaupun dia kerja postman ke, walaupun dia kerja cikgu ke, dia automatik jadi ustaz. Dah ustaz-ustaz yang ada kat depan ni lah, kami pun baru nak start ya. Bukan ustaz ya pun. Kami dah 4 tahun ni belajar, 4 tahun 5 tahun semua ni, tak ada pun belajar tentang apa, tentang apa perubatan, kami tak tahu. Tapi kalau kami ni orang nak panggil ustaz, mesti tahu berubat orang. Kalau orang tu kena histeria, orang tu kena rasuk, kalau dia belajar Madinah ke, Jordan ke, mana ke, Mesir ke, kat mana dalam Malaysia ke, dia tak dinamakan ustaz, melainkan bila orang kena histeria, kena rasuk, dia boleh buang. Ni ustaz. Ustaz. Kalau ni dia belajar dia tinggi, master, PhD apa, tapi nak berubat tak reti, dia bukan ustaz yang sebenar. Kan? Jadi banyak ni orang duk mendakwa ni sebahagian agama dan sebagainya kan. Jalan ni ustaz ni macam ni, habib ni macam ni, syekh ni macam ni, maulana ni macam ni. Ikhtilaf, perbezaan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa alaikum bisunnati, maka tetaplah kamu dengan sunnahku dan juga sunnah khulafa ar-rasyidin min ba'di, dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin, iaitu daripada siapa? Daripada, maksudnya di sini ikut macam mana yang dibawa oleh sahabat, terutamanya para khulafa ar-rasyidin, maka barulah kita terselamat. Jadi kita mencari-cari, kan? Sebut saja ni, kadang-kadang orang ni pergi jumpa ustaz, tengok ustaz siapa santau so ustaz tengok, dia pun tengok. Dia kata, saya ni duk batuk-batuk, dia kata keluar darah, masih tengok ni orang santau. Kita orang santau. Macam mana ustaz tahu santau? Saya tengok ni nampak macam santau. Tak apalah, dia punya apa? Dia punya tajribah orang panggil. Pada tanya, siapa yang santau saya ni ustaz? Ni saya duk tengok ni, santau bukan orang lain, dia hang santau. Sedangkan apa? Kalau kita belajar kembali kepada sunnah, Nabi saya tahu apa? Man ata arrafan, sebagai riwayat sebut kahinan, fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang menemui orang yang mendakwa tahu, arraf ni asal dia orang yang tahu benda-benda yang hilang. Kahin ni asal adalah orang yang tahu tilik nasib dan sebagainya lah, benda-benda yang gaib ini. Fasaddaqahu, dia membenarkan apa yang disebut itu, faqad kafar bima unzila ala Muhammad, faqad kafara, maka dia telah kufur, boleh keluar daripada agama. Jadi dia pi pun kita pun percaya. Kalau kita pi saja, la tuqbal salatuhu 40 lailah, solat dia tak terima 40 malam. Tapi kalau percaya,
faqad kafar. Pitanya saja pun apa, salat tak terima 40 malam, kata para ulama, ibadah Allah tak terima 40 malam 40 hari. Tapi kalau membenarkan, kafar. Jadi perkara ini kita kena hati-hati. Kan? Pi tengok pun minta maaf, saya dulu minta maaf Ustaz, pelajar saya pernah pergi satu tempat orang duk berobat ni lah. Bukan saya ni, saya teman kawan saya pergi. Saya teman, saya memang benda-benda ni saya tak berapa nak ni lah tempat. Melainkan yang ruqyah syar'iyah tu saya kata tak apalah kan. Kan jika malam yakun syirkan, kata Nabi, selain mana ia tidak membawa kepada syirik. Jadi pipi tu tengok masuk tu dengan macam-macam tuan-tuan. Dengan ada wafaq, bukan wafik, wafaq. Wafaq tulisan huruf kaf, ga, fa. Kita tengok kita tak faham. Nak kata kita tak faham kita kod bahasa Arab, kita tak faham kod bahasa Arab. Nak kata Jawi, tak faham Jawi. Tanya hak puak Pakistan kod Urdu, dia pun tak faham. Jadi benda-benda itu kenapa ada? Malah para ulama kata benda-benda sebegitu boleh membawa kepada syirik. Mai tengok, nak kata khurafat, tahyul semua ni ada. Tengok dekat dinding tu, dia ada senarai semua. Senarai Pontianak sekian, Langsuir 400, betul. Saka paling banyak. Sebab saka dia ada saka A, saka harimau, saka buaya, saka babi, saka semua ada. Kan? Ini semua benda apa? Tahyul dan khurafat. Kita percaya. Dia cerita dia ada masalah dengan orang rumah dia. Jadi apa kena buat? Yang kena buat, dia bagi satu daun sirih, dia lukis dengan pen marker apa atas daun sirih tu. Dia kata ni ada berapa puluh daun sirih, saya tak tahu. Balik je lah. Serika api pelan-pelan. Serika, waktu serika tu niatkan untuk nak melembutkan hati siapa? Hati isteri tu. Maka dia pun serika. Agak-agak tuan-tuan, benda-benda macam ni boleh terima akal kah? Agak-agak dalam agama boleh diterima kah? Kan? Masalahnya kan kita terdesak dan kita tidak kembali kepada perkara yang asas, iaitu tidak kembali kepada ajaran Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Dan dalam hadis tersebut, seperti mana Ustaz Qarni sebut, addu 'alaiha bin nawajiz, pegang itu dengan apa? Gigi geraham kamu. Ustaz saya kata dulu, sebab apa Nabi sebut gigi geraham, awak tak sebut gigi taring? Waktu dekat saya belajar di matri dulu, almarhum dia, sebab apa tak sebut gigi taring? Sebab paling kuat gigi ni lah gigi geraham. Dia ada cuba ambil pensel gigit ni, kata. Gigi geraham adalah yang paling kuat untuk pegang. Jadi itulah yang disuruh oleh Nabi SAW. Jadi sekadar itu, sekadar yang baik pada Allah, saya silap sama-sama kita minta ampun lah. Dan saya minta maaf jika ada kesilapan. Saya serahkan kepada Tuan Moderator. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Wafiq. Bukan Wafiq tapi Wafaq, yang khurafat tu. Jadi antara yang dijelaskan oleh Ustaz Wafiq tadi berkenaan dengan perkara-perkara yang membawa kepada syirik, yang digantung di kedai gambar-gambar sultan ataupun wali-wali dan sebagainya, yang disebut juga diletak ikan puyuh. Ada yang kata sebab ikan puyuh ni tak tidur, bila tak tidur tak kena sihir. Itu semua adalah mengarut. Jadi tidak ada sandaran dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita tinggalkan. Dan bahayanya syirik, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, menyebabkan Allah tidak ampun. Kalau buat banyak kebaikan pun, sembahyang pun, tapi kalau terlibat dengan syirik, Allah akan humbankan ke dalam neraka, dan Allah tidak ampunkan dosa syirik. Jadi terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Wafiq di atas penjelasan berkenaan dengan bahaya syirik dan khurafat tadi. Kita beralih pula kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Al-Qarni, masih lagi berkenaan dengan bid'ah. Jadi minta Al-Fadhil Ustaz jelaskan kepada kita yang tadi definisi berkenaan dengan bid'ah. Yang ini, kali ini minta Ustaz jelaskan pembahagian bid'ah itu sendiri. Adakah wujud yang dikatakan bid'ah hasanah dan sebagainya?
Kemudian kenapa masyarakat ni mudah untuk terima syirik, perkara-perkara syirik, khurafat dan juga termasuk bid'ah. Dan mungkin akhir sekali boleh Ustaz buat kesimpulan, apakah implikasi benda-benda ni, syirik, khurafat dan bid'ah ni kalau tersebar di dalam masyarakat yang memang sekarang pun sudah tersebar. Fadhal. Bismillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Moderator. Jadi saya terus kepada jawapan terhadap soalan yang diajukan, pembahagian kepada bid'ah tu. Tadi saya dah sebut pada pusingan pertama bid'ah secara umum, yang mana kalau kita tengok bid'ah tu ada dua dan ada beberapa bahagian yang disebutkan oleh para ulama. Antara yang agak banyak pecahannya disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali, sehingga 5 ataupun 6 dia sebut. Cuma kesemua bid'ah-bid'ah yang dipecahkan itu dia mari pada dua. Pertama i'tiqad, yang kedua ialah bid'ah yang berbentuk af'al ataupun aqwal. I'tiqad ni lah ideologi, cara fikir. Macam apa yang difikirkan oleh golongan Khawarij, apa yang difikirkan oleh golongan Murji'ah, teori-teori yang diorang wujudkan bila mana diorang nak ta'rifkan iman, diorang nak ta'rifkan Quran. Itu disebut dengan bid'ah. Sebab tu kita tengok pada zaman Imam Ahmad adanya teori yang mengatakan Quran tu makhluk, dan golongan Murji'ah mengatakan iman itu hanya cukup dalam hati, tak perlu lafaz, tak perlu pun untuk kita ni amal dengan tubuh badan kita. Dan konsep ini dia berterusan sampailah pada zaman kita, walaupun dia tak guna nama Murji'ah, tapi ideologi itu ada. Sebab tu kita akan tengok zaman sekarang ni pun ada orang dia selalu sebut dan dia selalu kata walaupun satu orang tu tak pakai tudung, belum tentu lagi dia tu jahat, dia mungkin baik. Okay. Sebenarnya itu ialah manifestasi daripada takrif iman yang salah yang dipegang oleh Murji'ah dulu. Murji'ah dulu kata iman ni cukuplah hati, tak solat pun tak apa. Sedangkan kita tahu iman itu takrif dia panjang oleh para ulama. Iman itu tasdik, membenarkan dalam hati, ucap di lidah, tunjukkan. Dan dalam Quran pun sebut benda yang sama, alladzina amanu wa amilus salihat. Manifestasi daripada beriman kena ada bukti, iaitu kena buat suruhan agama. Okay. Itu satu bahagian. Bahagian yang kedua ialah perbuatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai pada zaman Abdullah bin Mas'ud, bila mana ada sekumpulan manusia ni dia duk buat ratib dalam masjid. Kita pernah dengar mungkin hadis tu. Okay. Bila mana dia buat ratib dalam masjid ni, seorang bawa satu bekas, dua bekas, satu bekas ada batu kerikil yang kecil, bekas lagi satu lagi kosong. Lalu dia orang pun buat bulatan dalam masjid, dia orang pun kata halilu mi'ah, tahlil 100 kali, iaitu la ilaha illallah. Lepas tu seorang pun tekong tu kira, satu masuk dalam bekas yang kosong sampai cukup 100 kali. Sabbihu mi'ah, tasbih 100 kali. Dan begitulah seterusnya, sehingga benda tu sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, dibawa oleh satu orang sahabat juga. Okay. Sehinggalah sampai pada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pun kata, waihakum ya ummata Muhammad, celaka kamu wahai umat Muhammad. As-sahabati mutawaffirun, sahabat ramai lagi hidup-hidup. Wal aniyatuhu la tuksar, bekas makan Nabi, bekas minum Nabi tak pecah lagi, maknanya peninggalan Nabi duk ada lagi. Ma asra'a halakat hadhil ummah, kenapa cepat sangat rosak umat ni nak buat benda lain. Maka jawab tekong tu, dia kata kami buat ni kami nak berzikir pada Allah Ta'ala. Apa kata Allah Mas'ud pada kumpulan ni? Mungkin kamu ni lah yang dalam hadis sebelum ni Nabi pernah sebut, kamu ni lah yang akan jadi pemberontak pada satu masa akan datang. Okay. Cuma nak sebutnya bukan nak fokus pada pemberontak tu, ialah amalan yang dibuat itu bid'ah yang pertama adalah bentuk amalan berlaku pada zaman sahabat lagi duk ada. Jadi itu ancaman yang kita boleh tengok tegasnya para sahabat dalam isu ni. Okay. Dan bila mana kita bincang pembahagian tentang bid'ah ni, orang selalu duk bawa qaul Imam Syafi'i. Antaranya ialah qaul yang terkenal disandarkan pada Imam Syafi'i, katanya ada dalam Al-Um, dan memang ada pun. Iaitu Imam Syafi'i kata al-bid'atu bid'atan, bid'ah itu ada dua, bid'atun mahmudah, bid'ah yang terpuji, bid'ah mazmumah secara umum. Ma wafaqas sunnah, apa yang bertepatan dengan sunnah itu bid'ah terpuji.
apa yang berlawanan dengan sunnah itu bukan bid'ah yang terpuji. Dengan sebab umumnya perkataan Imam Syafi'i itu, maka banyaklah ruang yang boleh digunakan oleh golongan mutaakhirin untuk takwil kata Imam Syafi'i. Ini konsep yang kita nak tahu. Zaman-zaman awal, zaman Imam Abu Hanifah, zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Malik ni, diorang bila mana takrifkan satu isu, diorang takrif tu pendek, ringkas. Sebab apa? Sebab masalah kekeliruan masyarakat zaman tu tak seteruk zaman sekarang. Kekeliruan, kekarutan, kacau bilau yang berlaku pada umat zaman ini beratus kali ganda hebat pada umat zaman Imam Syafi'i dulu. Sebab itulah takrif zaman dulu dia pendek, takrif zaman kita ni kena panjang, kena peralusi satu-satu, bahkan kena sebut pun nama orang tu kadang-kadang, sebab nak bagi terang apa penyakit yang dibawa. Cuma ada orang ni kata, dia akan katalah bila mana kita sebut nama tu, kita tu macam nak jatuhkan orang tu, nak suruh kita naik tinggi lagi, macam-macam orang akan sebut. Cuma nak katanya itu pembahagian bid'ah secara umumnya lah. Apa yang disebut oleh Imam Syafi'i itu bukan seperti mana yang dipahami pada zaman kita ni. Cuma saya nak sebutnya ialah bid'ah dari segi bahasa kita dah sebut, ialah benda yang tak pernah ada contoh sebelum ni. Dan bid'ah yang difokuskan ialah bid'ah yang disebut sebagai ancaman ataupun satu rekaan dalam agama. Sebab tu kalau kita tengok Imam Ibn Rajab Al-Hambali, walaupun dia bahagikan bid'ah tu banyak, dia tak pun sebut bid'ah yang dimaksudkan boleh itu ialah bid'ah yang macam kita faham sekarang ni. Contoh yang lain macam Imam An-Nawawi, dia antara orang yang dilihat ramai orang duk guna Imam Nawawi ni sebagai benteng untuk kata bid'ah yang berlaku dalam masyarakat Melayu ni khususnya boleh buat. Sebab Imam Nawawi antara hujah dia tu macam menyebelahi kebelah alik amalan-amalan orang kita. Tapi kalau kita baca dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab, kalau kita baca dalam Al-Minhaj, Imam An-Nawawi antara yang konsisten menghentam kumpulan yang mengkhususkan bacaan tertentu pada salat tarawih pada malam-malam tertentu. Sedangkan benda tu elok. Antaranya lah amalan di Syam dulu, malam 17 Ramadan baca surah Al-An'am sekaligus satu rakaat. Tiap-tiap tahun buat macam tu. Sehingga tak buat macam tu dipandang imam tu bermasalah. Problem imam tu. Jadi Imam An-Nawawi melarang dan menghentam golongan yang mengkhususkan benda tu. Termasuk juga dalam salat raghaib yang dibuat pada bulan Rejab tu. Jumaat pertama bulan Rejab tu. Walaupun benda tu elok dari segi pandangan orang. Jadi segala cubaan untuk mengharuskan benda-benda yang bid'ah macam yang saya sebut tadi, ianya hanyalah satu cubaan untuk mengelabui sahaja. Ataupun kita boleh kata orang yang kata benda tu dia tak faham perbahasan yang disebut dalam kitab-kitab turas berkaitan dengan benda ni. Saya nak pergi kepada seterusnya, iaitu kenapa bid'ah, khurafat, syirik ni dia boleh masuk dalam masyarakat kita. Sebab kita nak cakap dari segi masyarakat Melayu, ada 4 sebab yang kalau tuan-tuan boleh tengok, dan kajian tentang benda ni dibuat di peringkat universiti pun. Saya di Perlis ni saya ada kuliah satu buku, Khurafat, Tahyul dan Mistik, yang ditulis oleh Ustaz Zahiruddin Zabidi, kuliah di Masjid Guak Said Alwi hari Jumaat minggu ketiga, minggu keempat. First saya kuliah buku tu, ada sahabat media kita ada kad, teruk saya kena hentam buku tu. Saya mesej dekat Ustaz Zahir, Ustaz tulis tak kena hentam, saya mengajar kena hentam teruk. Dia kata itulah sebab saya berani menulis, saya tak berani mengajar. Sebab yang mengajar akan lebih teruk kena lagi lah daripada yang menulisnya. Sebab orang Melayu ni dia malas sikit nak baca. Dia malas nak baca. Tu antara sebab yang ditulis akan kekal disimpan. Jadi bila mana diucapkan orang akan nampak bahayanya. Jadi dalam buku tu dia datangkan 4 punca kenapa amalan khurafat, tahyul, bid'ah apa semua ni berlaku dalam masyarakat. Ada 4 sebab. Sebab pertama, semua amalan ini, khurafat, tahyul, syirik, bid'ah ni dibawa oleh mereka-mereka yang digelar sebagai orang agama juga. Sebab dibawa oleh mereka yang ada title agama, lebay, imam, tuan guru, ustaz, syekh, apa sahajalah gelarannya, tapi ianya ialah orang agama. Package bagi lengkap lagi pakaian agama yang dipakai oleh mereka. Mereka ada pakaian-pakaian yang orang akan hormat, dengan jubah, dengan serban, dengan berbagai-bagai. Jadi itu antara sebab
benda tu berjaya masuk dalam masyarakat. Sebab sifat orang Melayu, dia sangat mengangkat orang agama pada kedudukan yang tertinggi. Sebab tu tuan-tuan tengok, orang lebih banyak nak belanja ustaz pada belanja doktor perubatan. Habis kuliah, jumpa ustaz tepi-tepi jalan duk makan, orang belanja ustaz, orang tak belanja doktor. Sebab orang tahu doktor gaji mahal. Sebab orang tahu ustaz tak kerja kerajaan, kadang-kadang dia berceramah ya. Sian ustaz, belanja ustaz makan. Padahal ustaz esok orang belanja lagi, lusa orang belanja lagi, dia lagi kaya daripada yang doktor tu. Dengan sebab orang duk belanja semua. Sebab apa? Sikap angkat orang agama tinggi. Bagus sikap tu. Tapi kadang-kadang dia menutup pintu hati untuk menilai kebenaran. Kadang-kadang. Itu sebab pertama. Sebab yang kedua ialah terlalu dijamu dengan cerita-cerita karamah orang agama. Sebab apa orang agama diangkat? Sebab dia ada lebih, dia ada keramat. Kalau kita lawan kata dia, padahlah kita. Jangan sekali-kali berniat buruk pada tuan-tuan guru, ustaz-ustaz ni. Nanti mati payah nak mengucap. Orang percaya benda-benda macam tu. Benda-benda macam tu lah menyebabkan orang agama ada benteng yang kuat untuk tidak dikritik. Walaupun dia bawa benda mengarut. Itu antara sebab yang kedua. Yang ketiga, rasa tak ada masalah pun percaya benda macam tu. Buat bid'ah, buat khurafat, buat syirik, percaya benda tahyul, benda mengarut. Dari segi sains pun menipu benda tu. Macam 2-3 hari ni orang duk kempen, duk nak suruh percaya kita ni dicipta pada cahaya. Yang bercakap tu ahli agama, disangka ahli agama, mengarut dah dia bercakap. Dan duk buat contoh daripada Ant-Man. Saya pun tak tahu, mungkin waktu dia fly daripada Malaysia nak pergi ke Mesir tu, duk tengok movie tu kot dalam flight. Tu yang jadi keluar idea Ant-Man. Sebab kita pun tahu ustaz-ustaz pun tengok movie juga. Okay. Jadi itu benda mungkin boleh jadilah. Dia buat contoh macam tu, dilawan oleh orang yang bidang khusus dalam bab tu. Orang yang bidang khusus last kali kena cop orang tu. Sedangkan dengan fakta, bersusah payahlah dia cari dalam buku fizik, buku kimia, nak bagi kita yang tak reti ni, yang malas baca nak bagi faham. Tak padan juga benda tu. Sebab apa? Sebab rasa tak ada masalah percaya benda tu pun. Rasa okey-okey saja kita percaya benda tu. Dan yang keempat ni dia berkait dengan khurafat tahyul. Perasaan takut benar kepada benda-benda yang dirasakan boleh memudaratkan kita tu. Hantu apa-apa semua ni, kita rasa takut sangat. Sebab tu kita percaya benda tu. Ini antara 4 sebab yang berlaku dalam masyarakat Melayu sehingga menyebabkan bid'ah, khurafat, tahyul, syirik dia mampu masuk dan dia berakar umbi dalam masyarakat. Implikasi dia ni yang terakhir, sebab kita pun dah 9 suku dah. Implikasi dia ialah bila mana kita nak menerangkan kebenaran itu akan dipandang kebatilan. Kebatilan akan berubah berada pada kedudukan kebenaran. Itu sebab kita tengok bila mana kita nak terang, hatta forum kita pada malam ni pun, kalau kita sebut benda ni pun, dia akan jadi polemik macam kita sebut di awal tadi, dia akan berterusan. Cumanya ialah golongan yang menjelaskan akan sentiasa dilihat golongan yang berhaluan kiri. Akan sentiasa dilihat sebagai golongan yang cuba cari pasal dengan orang, cuba cari benda-benda yang remeh-temeh untuk bercakap. Sedangkan ia bukan benda remeh-temeh. Sebab tu kita tengok akan ada sebahagian manusia yang dia keluarkan komen-komen yang kita nampak dia pandang benda tu remeh-temeh. Bila mana kita cerita bab bid'ah, dia tengok apalah ustaz ni duk bergaduh bab bid'ah, orang lain bercakap bab ni, bercakap bab ni. Sebab dia pandang bid'ah tu remeh. Sebab dia tak rasa pun bid'ah tu ancamannya neraka, dan dia tak rasa pun benda tu bahaya untuk agama dia. Sedangkan perkara itu ialah perkara yang serius yang ditekan oleh agama. Jadi itu implikasi. Dan benda ni kita cuba kikis sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Dan kita tengok walaupun ramai orang pilih untuk bersama dengan kelompok yang promote bid'ah, tapi dalam masa yang sama kita tengok ramai juga orang yang berjuang untuk mencari kebenaran. Satu benda yang kita kena yakin berdasarkan apa yang disebutkan oleh para ulama, likulli mubtilin muhaqqiq. Setiap golongan batil itu akan ada golongan kebenaran yang lawan dia. Dan satu benda lagi yang kita kena tahu, walikulli muhaqqiqin mubtil. Setiap orang yang bawa kebenaran akan ada batil yang akan kacau. Itu ialah perperangan yang tak akan habis sampai bila-bila. Jadi setakat itu saja kita punya perkongsian pada malam ni. Jadi saya akhiri dengan mohon maaf kalau ada tersilap ataupun terasa dengan apa yang saya sebut.
tapi kita ambil manfaatlah daripada apa yang betul dan kita buanglah apa-apa yang salah daripada apa yang disampaikan. Setakat itu saja, wallahu alam. Saya serahkan kembali kepada Al-Fadhil Tuan Moderator, insya-Allah. Jazakallahu khairal jaza. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Aqarni di atas penerangan yang sangat jelas. Jadi alhamdulillah, dengan berakhirnya soalan yang kedua kepada Al-Fadhil Ustaz Aqarni tadi, maka forum kita pada malam ini sampai ke penghujungnya. Sebagai kesimpulannya, tajuk forum pada malam ini, bahaya syirik, khurafat dan bid'ah. Memang sangat bahayalah. Dan forum pada malam ini sebenarnya di dalam kerangka nak memurnikan kalimah syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah, nak memurnikan tauhid, pengabdian kita kepada Allah, supaya diri kita semua terhindar daripada semua perkara syirik dan khurafat. Kemudian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Nak memurnikan supaya kita semua ni ikut sunnah Rasulullah, menjauhi semua bid'ah di dalam agama. Jadi mudah-mudahan kita semua untuk selamat, berpandukan kepada hadis tadi, adlu 'alaiha bin nawajid, untuk selamat daripada khurafat, daripada syirik dan juga bid'ah, kita kena pegang dengan sunnah Nabi SAW, jalan Nabi, jalan. Jadi kita semua ni bukan pemecah belah, tetapi nak menyatukan masyarakat supaya ikut jalan Nabi, dan kita akan selamat dunia dan akhirat. Jadi mudah-mudahan forum pada malam ni bermanfaat. Jadi terima kasih kepada pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat pada malam ni. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita, Ustaz Wafiq dan juga Ustaz Ahmad Aqarni. Terima kasih kepada pihak Masjid Ar-Ridha Kampung Panggas, Cuping, Perlis. Dengan itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.